tu makna masyaqqah atas manusia sekalipun. Jadi pekerjaan memalingkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah itu di sisi setengah manusia tu jadi agaknya perkara yang susah payah untuk nak terima. Bukan susah payah nak ditunaikan, sebab tunai itu tak payah pun. Menghadap kepada kiblat mana-mana jihad sekalipun itu tak jadi susah payah. Tapi di sini dia katanya, Allah Ta'ala firman katanya, dan jika Allah adalah berpaling kiblat, ubahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah atau kepada Kaabah tu ialah perkara yang besar, yang sangat susah payah di atas manusia sekalipun. Illa ala alladhina hadallahu, malaikan atas segala mereka yang telah beri hidayat oleh Allah daripada mereka itu, daripada manusia. Malaikat manusia yang Allah Ta'ala bagi hidayat kepada mereka, maka pekerjaan memalingkan kiblat, mengubahkan kiblat daripada asal Baitul Maqdis kepada Kaabah itu perkara yang senang saja. Tak jadi susah payah. Tak jadi susah payah. Yang rasa susah hati nak boleh terima perubahan ini ialah mereka yang tak dapat hidayat daripada Allah. Ialah golongan ahli kitab dan golongan musyrikin dan golongan orang munafik. Maka nisbah bagi ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara, orang musyrikin Mekah, orang munafik, maka mereka rasa berat untuk nak terima kerjaan ini, kerjaan memalingkan kiblat. Sebab ada sifat keburukan di dalam hati mereka. Adapun orang yang dapat hidayat daripada Allah, daripada segala orang-orang mukmin, manusia yang beriman itu berpalinglah kepada mana-mana jihad sekalipun, agaknya perkara tu jadi senang saja. Allah Ta'ala perintah awal-awal suruh perintahkan menghadap kepada Baitul Maqdis, maka menghadap pada Baitul Maqdis. Lepas tu disuruh menghadap kepada Kaabah balik pun menghadap pada Kaabah. Tidak ada keberatan bagi mereka, semuanya boleh diterimakan. Sebab mereka dapat hidayat daripada Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tiadalah Allah Ta'ala bahawa sia-sia ia akan sembahyang kamu kepada Baitul Maqdis yang dulu itu, tetapi memberi pahala ia akan kamu atasnya seperti kiblat jua. Seperti kiblat ini jua. Kerana sebab turun ini sebab turun ini ayat, iaitu soal muslimin akan manusia, daripada soal muslimin akan nabi daripada mereka itu, daripada mereka-mereka yang mati dahulu daripada berpaling kiblat, betapa ibadat mereka itu. Dia katanya kerana sebab turun ini ayat. Ayat kata wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sebab pasal boleh nak turun ayat ini ni, ada soalan oleh orang Muslim, orang Islam kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Daripada mereka-mereka orang-orang yang telah mati dahulu daripada berpaling kiblat. Maknanya betapa ibadat mereka itu, mereka-mereka yang mati. Jadi selepas pada Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi dan kepada orang Islam
tinggalkan kiblat Baitul Maqdis, menghadap kepada Kaabah. Jadi dengan sebab ada hasutan daripada orang-orang Yahudi kata kepada orang Islam. Puncanya nak boleh tanya tu ada setengah daripada orang Yahudi, dia kata kepada orang Islam, dia tanya kepada orang Islam, dia tanya macam mana? Macam mana ke apa nak kata sembahyang mereka yang sudah sembahyang, yang sudah mati, padahal mereka itu menghadap kiblat kepada Baitul Maqdis. Maknanya orang yang mati belum pada diubahkan. Sebab mereka belum pada ni mereka menghadap kepada Baitul Maqdis. Apabila diperintahkan tukarkan kiblat, ubahkan kiblat kepada Kaabah, maka apakah hukum sembahyang mereka yang sembahyang belum pada ni? Padahal mereka setengah tu dah mati, setengah tu belum tak mati lagi. Maka nisbah bagi orang yang sudah mati padahal mereka sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis. Maka adakah sia-sia pahala sembahyang mereka yang mana mereka sembahyang menghadap kepada Baitul Maqdis? Belum pada nak diubahkan kiblat. Itu orang Yahudi dia tanya, dia buat tanya, dia pertikaikan di atas di atas ubahan ini. Dia katanya, orang Yahudi itu dia kata kepada orang Islam, macam mana orang yang mati belum pada ni, padahal mereka menghadap sembahyang, mereka menghadap pada Baitul Maqdis, tak jadi sia-sia ke pahala mereka? Sebab mereka berfikir katanya, apabila ubahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah, maknanya ibadat mereka yang sebelum pada ni adalah sia-sia. Sebab salah katanya semayang tu tak jadi semayang sebab salah kiblat. Sebab salah kiblat. Maka itu orang Yahudi dia tanya kepada orang Islam. Maka orang Islam, sahabat Nabi pun ambil pertanyaan itulah, tanya pula kepada Nabi, macam manakah keadaan pahala sembahyang orang yang telah mati padahal mereka itu sembahyang belum pada mati itu menghadap kepada Baitul Maqdis. Adakah pahala sembahyang mereka yang menghadap kepada Baitul Maqdis belum pada ni itu sia-sia, tak dapat pahala sebab kiblat Baitul Maqdis sudah dibatalkan, diubahkan kiblat baru pula. Begitu. Maka orang Islam pun tanya begitulah kepada Nabi SAW. Jadi maknanya orang Yahudi itu cumanya dia tanya tu nak pertikaikan di atas ubahan kiblat itulah. Jadi maknanya rupa dia buat i'tirad, buat i'tirad di atas Nabi mengubahkan kiblat. Maknanya kalau buat begitu, maknanya orang yang sembahyang belum pada ni kepada Baitul Maqdis, sia-sialah pahala mereka. Sebab jadi seolah katanya sembahyang mereka kepada Baitul Maqdis itu salah kiblat, maka tak dapat pahala. Maka apabila ada persoalannya begitu kepada Nabi SAW, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Allah Ta'ala turunkan ayat ini, katanya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan tiadalah Allah Ta'ala itu bahawa ni kandak bahawa mensia-siakan akan sembahyang kamu, ni akan pahala sembahyang kamu. Itu imanakum tu dengan makna sembahyang. Akan sembahyang kamu tu terjemah daripada imanakum. Bukan iman makna iman yang ada dalam hati yang lawan kufur, itu bukan. Bukan murad dikanda dengan makna dengan lafaz imanakum tu makna sembahyang kamu. Tu liyudhi'a musia-sia akan sembahyang kamu. Akan sembahyang kamu tu terjemah daripada tafsir daripada kata imanakum. Jadi iman dengan makna sembahyang.
Bukan iman dengan iman tasdik, membenarkan dalam hati itu, percaya tu bukan. Jadi di sini Allah Ta'ala tolakkan tuduhan orang Yahudi terhadap perubahan kiblat. Jadi Allah Ta'ala cerita katanya bukan maksud Allah Ta'ala mengubahkan kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Kaabah itu nak mensia-siakan pahala orang-orang yang sembahyang sebelum pada ni, yang mana mereka menghadap kepada Baitul Maqdis, pahala sembahyang tu mereka tu sia-sia. Tidak kena begitu. Jadi apa maksudnya? Tetapi memberi pahala ia akan kamu atasnya, seperti kiblat ini juga. Kiblat ini ialah kiblat Baitullah, Kaabah. Jadi maknanya sembahyang orang Islam, sembahyang orang Islam, sembahyang orang Muslim, orang mukmin belum pada menghadap kepada Baitullah, diubahkan kiblat kepada Baitullah tu, dapat pahala sama dengan sekarang, ialah sama dengan kiblat yang sekarang ini ialah kiblat Baitullah. Sebab semuanya milik bagi Allah. Semuanya dulu dia katakan kul lillahil masyriq wal maghrib, kul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Begitu. Jadi maknanya kiblat mana-mana pun ibadat kepada Allah Ta'ala ke semua. Allah Ta'ala sebab menghadap kepada Baitul Maqdis itu pun perintahan Allah Ta'ala. Itu perintahan Allah Ta'ala. Maka ubah daripada kiblat Baitul Maqdis kepada Kaabah ini pun perintahan Allah Ta'ala. Jadi ibadat yang belum pada ni yang menghadap kepada Baitul Maqdis itu pun dapat pahala macam ibadat masa sekarang lah. Macam dapat baca mana sekarang dapat pahala, sekarang menghadap kepada Kaabah dapat pahala macam mana, maka macam itulah dapat pahala belum pada ni yang menghadap kepada Baitul Maqdis. Allah tak mensia-siakan. Tidak mensia-siakan pahala yang dulu dapat. Cumanya ubah jihad saja, ubah kiblat saja. Tidak beri faedah katanya sembahyang yang belum pada ni yang menghadap pada Baitul Maqdis tu salah, tak dapat pahala, bukan, sama saja. Itulah maksud katanya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Innallaha sesungguhnya Allah Taala bin-nasi laraufur rahim. Bahwasa yakni kerana bahwasa Allah Ta'ala dengan manusia yang mukmin, dengan manusia yang mukmin saja, itu amat kasih sayang, tiada mensia-sia amalan mereka itu. Bahwasa yakni kerana bahwasanya, Allah Ta'ala itu dengan manusia yang beriman itu amat kasih sayang. Amat Allah Ta'ala itu amat kasih sayang dengan manusia yang beriman. Allah Ta'ala amat kasih sayang dengan orang mukmin. Apabila amat kasih sayang, macam mana nak sia-siakan pahala amalan mereka itu yang sebelum pada ni? Tidak mensia-siakan. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat ke-19, maka memanglah Allah Ta'ala menghapuskan pahala yang ibadat kepada Baitul Maqdis. Ini tidak. Allah Ta'ala amat kasih sayang, amat kasih belas dengan hamba-hambanya yang mukmin. Maka macam mana dia nak mensia-siakan pahala amalan mereka itu, walaupun sekarang, walaupun amalan yang dulu. Jadi tidak mensia-sia sama sekali. Tengoknya dalam ayat tu, ayat tu katanya innallaha bin-nasi, kalau nak terjemah betul-betul tu, innallah sesungguhnya bahawa Allah Ta'ala itu bin-nasi dengan manusia, yakni manusia yang beriman, raufun
rahimun. Dia raufun satu kalimah, rahimun satu kalimah. Tetapi dia terjemah amat kasih sayang. Kita maklum rahim tu kalau kasih sayang kan. Tapi bukan. Dia kata la raufun rahimun. Apa tu terjemah dianya? Tafsir dia kata amat kasih sayang. Dia begini. Kenapa boleh raufun satu kalimah, rahimun satu kalimah, tetapi musannif pengarang kita katanya amat kasih sayang. Macam satu kalimah saja. Macam satu kalimah saja. Memang begitu. Dia begini. Rahim ambil daripada rahmah. Rahim istiqaq. Dia ambil daripada ubahan daripada rahmah. Rauf istiqaq atau diambil daripada asalnya ar-ra'fah, ra'fatun. Ra'fatun, rauf, rahmah jadi rahim. Ubahan daripada rahmah jadi rahim. Ubahan daripada ra'fah, ra'fatun, ra'fah jadi rauf. Maka antara rahmat dengan ra'fah, rahmat dengan ra'fah, rahmah dengan ra'fah saat itu makna dianya begini. Rahmah tu makna kasih sayang, katanya makna kesian belas. Lepas tu ra'fah tu makna bersangatan kasih sayang atau bersangatan kesian belas. Begitu. Kalau kesian belas biasa tu dia panggil rahmah. Kalau sangat-sangat tu panggil ra'fah. Begitu. Jadi maknanya ra'fah dengan rahmah itu berdekatan. Makna bagi kedua tu makna lebih kurang. Sebab tu dia pengarang kita katanya amat kasih sayang. Pakai satu benda, satu makna saja. Sebab raufun mana rahmat tu dah juga tapi lebih kuat. Seperti warna, color, warna merah ada merah biasa, ada merah yang pekat kan. Merah nampak nak jadi hitam, tu maknanya sangat merah. Sebut kata merah biasa ni. Lepas tu kalau macam darah, kalau darah tu lebih lagi ni darah yang dekat-dekat nak beku tu merah ke tidak? Merah tapi lebih pekat. Kita tengok jauh-jauh nampak nak jadi hitam. Dengan sebab pekat dia. Kuat merah dia tu nak jadi hitam. Kalau bunga mawar tu merah, panggil merah muda, maknanya tak pekat sangat. Tu dia nak maknanya begitu. Kalau rahmah tu makna kasih sayang atau makna kesian belas. Kalau makna sangat kesian belas, sangat kasih sayang, tak guna rahmat, guna dengan kata ra'fah. Kalau begitu, maknanya ra'uf ambil pada ra'fah, rahim ambil pada rahmah, maknanya lebih kurang lah. Dengan sebab makna lebih kurang tu, dia kata amat kasih sayang. Pakai borong jadi satu terjemah. Jadi borong, atas jalan borong lah. Mana ra'ufun rahim, terjemah dengan sekaligus kata amat kasih sayang. Begitu. Jadi tak salah lah dia tafsir begitu tu atas jalan borong sebab maknanya rauf dengan rahim tu makna kasih sayang kesebelah juga tapi makna rauf tu lebih kuat pada rahim lagi.
Uh, lepas tu kalau ikutnya begini, dia adatnya biasanya dia sebut yang kuat tu biasa sebut di belakang. Sebab kalau tidaknya cara sebutan orang Arabnya, bahasa Arab tu maknanya Raufun dengan Rahimun tu jadi mana lebih kuat dua tu? Raufun lebih kuat kan? Lebih sangat daripada Rahim. Rauf tu lebih sangat, lebih kuat daripada makna Rauf tu lebih kuat, lebih sangat daripada makna Rahim. Lepas tu adatnya sebut dengan yang rendah dulu, lepas tu naik kepada yang tinggi. Adatnya begitu. Tetapi di sininya sebut Raufun dulu, sebut Rahim di belakang. Maka kata ulama tafsirnya bahwasanya kenapa Allah Ta'ala tak kata la Rahimun Rauf. Ambil yang rendah, naik kepada yang atas. Maka jawabnya sebab nak bagi sebut lafaz rahim di belakang di sini sebab nak bagi sudahan dengan mim. Nak bagi sudahan dengan mim. Cuba tengok ayat yang sebelum pada ni. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sudah dengan mim kan? Sudah dengan mim. Lepas tu di sini nak bagi sudah dengan mim juga sebab tu sebut rahim di belakang. Sebab tu disebutkan rahim di belakang supaya nak jadi apa dia? Nak jadi sudah dengan mim. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Jadi sama-sama dua ini sama-sama sudah dengan mim. Jadi kalau tilik kepada cara bercakap asalnya, dengan cara adat bahasa bercakap bahasa Arabnya sebut yang rendah dulu, lepas tu naik kepada yang tinggi. Tetapi dibalikkan, kalau mengikut adatnya kena kata innallaha bin-nasi larahimur rauf. Kena kata begitulah. Mengikut adat saja, adat cakapan Arab tu begitu. Tetapi sini didulukan Rauf di belakang lafaz rahim tu supaya nak jadi sudah dengan mim. Imanakum rahim, imanakum rahim. Nak bagi sudah mim dengan dua-dua tempat tu nak bagi sudah dengan mim kedua. Itulah keindahan ayat Quran. Semuanya ada kajian ke semua. Kenapa sebut rahim di belakang? Sebab tujuannya begitulah. Nak bagi sudah dengan mim. Abi qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sungguhnya kami Allah Ta'ala lihat balik-balik muka engkau. Itu ya Muhammad. Berbalik-balik muka engkau itu ya Muhammad pada pihak langit. Mengitai-ngitai kepada wahyu. Mengitai-ngitai yang menunggu-nunggukan wahyu. Mengitai-ngitai, mengintai ya.
mengintai-ngintai kepada wahyu. Mana menunggu-nunggu akan wahyu. Dan menanti-nanti, tu mana mengintai-ngintai kepada wahyu dan menanti-nanti, menunggu-nunggu mana sama. Maknanya balik-balik muka engkau balik-balik muka engkau itu ya Muhammad pada pihak langit. Jadi Nabi itu sekejap pandang kepada langit. Duduk sekejap pandang tengok kepada langit. Duduk sekejap pandang tengok kepada langit. Macam rupanya orang duk tunggu kedatangan orang. Macam kita katanya ada kawan kita tu telefon kat kita, dia kata sekejap lagi dia nak sampai ke rumah kita. Sekejap lagi dia nak sampai kepada rumah kita. Lepas tu apabila dia kata sekejap tu kita pun sudah letak telefon tu, kita pun buka pintu. Buka pintu rumah, buka pintu pagar rumah. Lepas tu duduk kita di depan rumah. Kita tunggu dia sampai sekejap tengok kat pintu. Sekejap tengok kat pintu. Itu keadaan orang menunggu-nunggukan, menanti-nantikan suatu perkara kedatangan. Macam tu dah. Macam kita janji orang telefon pada kita. Nanti pukul 12 sekejap lagi kau telefon saya. Maka sekejap tengok telefon. Sekejap tengok telefon. Macam kita adatnya begitulah. Jadi Nabi ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala ceritanya dia ni sekejap tengok kepada langit, sekejap tengok kepada langit. Memandang pada langit. Kenapa? Menunggu-nunggukan kepada wahyu. Menanti-nantikan suruh dengan menghadap Kaabah. Nanti dengar suruhan Allah, perintahan Allah menghadap kepada Kaabah balik, tinggal kepada Baitul Maqdis. Ini pasalnya, dan adalah Nabi cita-cita demikian itu. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cita-cita ni citaan dalam hati dia akan demikian itu, akan apa dia? Akan hadap kepada Kaabah, menghadap kepada Kaabah. Kerana ia Kaabah tu kiblat Nabi Ibrahim. Kerana Kaabah itu kiblat Nabi Ibrahim, dan lagi kerana terdulu menyeru kepada Islam Arab, dan kerana terlebih menyeru, terlebih menarik kepada Islam Arab, masuk Islam, terlebih menyeru, terlebih menarik hati orang Arab untuk nak masuk kepada agama Islam. Sekiranya kalau menghadap kepada kiblat tu ialah Kaabah. Sebab orang Arab tu orang Arab Mekah lah. Orang Arab Mekah dia terikat hati mereka dengan Kaabah. Kalau menghadap kepada Kaabah tu jadi harapan nak tarik orang kafir masuk, orang kafir Mekah masuk Islam tu lebih banyak harapan lah. Sebab Baitul Maqdis ni kiblat asalnya kiblat orang Yahudi. Kiblat orang Yahudi. Jadi kita ni katanya waqad nara taqalluba wajhika fis sama' ni, ini Allah Taala cerita belum pada Allah Taala nak merintahkan pada Nabi Muhammad, nak arahkan Nabi Muhammad menghadap pada Baitullah pula, kepada Kaabah, tinggalkan Baitul Maqdis. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan secara tabiatnya, sebab dia tu besar di Mekah. Semuanya orang Arab yang ada di Mekah, tak kira lah Nabi Muhammad sendiri ke atau orang-orang Arab yang tak beriman sekalipun, Arab Mekah walaupun tak beriman sekalipun, mereka, hati mereka ada terikat dengan Kaabah. Ada terikat dengan Kaabah. Jadi maknanya hati orang Arab tu tak nak terikat sangat dengan Baitul Maqdis. Jadi sebabnya satunya kiblat Kaabah tu kiblat Nabi Ibrahim.
Lagi pulanya besar Nabi Muhammad dan orang Arab tu besar kat Mekah, ada terikat dengan Kaabah. Ada ikatan hati mereka dengan Kaabah. Jadi apabila Nabi Muhammad belum pada berhijrah tu, sebagaimana kita maklum, belum pada berhijrah kepada Madinah, apabila selepas pada diperintahkan fardu sembahyang, Nabi pun sembahyang masa di Mekah belum hijrah tu menghadap kepada Kaabah. Apabila Nabi Muhammad berhijrah kepada Madinah untuk nak layankan orang Yahudi, untuk nak menarikkan hati orang Yahudi, Allah Ta'ala perintah Nabi Muhammad itu menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi kalau tanya perasaan kasih, perasaan suka Nabi Muhammad kepada mana, nak semayang kepada mana, tentu dengan secara tabiat dianya, tentu Nabi suka kepada Kaabah. Jadi mana semayang menghadap kepada Kaabah tu Nabi lebih suka daripada menghadap kepada Baitul Maqdis. Tetapi nak buat macam mana, Allah Ta'ala arahkan Nabi menghadap apabila awal-awal datang kepada Madinah tu, dia arahkan Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis, menghadap pada Baitul Maqdis lah. Jadi kalau tanya suka ke tidak Nabi menghadap ketika dia menghadap kepada Baitul Maqdis, suka ke tidak? Suka tilik kepada ini adalah arahan Allah. Suka ke tidak? Suka hati ke tidak? Jawabnya memang suka hati sebab ini perintahan Allah. Kenapa tak suka hati dengan perintahan Allah? Kasih ke tidak semayang kepada menghadap pada Baitul Maqdis? Jawabnya kasih, suka. Menghadap pada Maqdis. Tapi kasih tu sebab ini ingat kata Allah Ta'ala perintah. Kita mesti kena kasih. Macam kita kata tanya orang Islam, kasih ke tidak pada ibadat salat? Kasih. Kasih ke tidak puasa Ramadan? Kasih. Kenapa tak kasih? Sebab ini perintahan Tuhan kita. Kenapa kita tak kasih? Kalau kita ada kasih kepada Allah, mesti juga kita kasihkan kepada arahan dia. Maka kalau tanya Nabi itu kasih ke tidak kepada Baitul Maqdis, kasih. Sebab adalah benda ini perintahan Allah, kasih pada Allah, kasih juga pada perintahan Allah. Tapi kalau tilik kepada tabiat Nabi-nya besar di Mekah, hati dianya terikat dengan Kaabah, ada cita-cita lah dia tu nak menghadap pada Kaabah balik. Maka ceritanya pada suatu ketika, ni cerita belum pada ni sikit. Pada satu ketika tu Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketikanya Jibril ada datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ada bercakap dengan Jibril. Ada bercakap dengan Jibril pasal ada bercakap, ada cerita kepada Jibril katanya tentang perasaan dia. Nabi katanya, wahai Jibril, kalaulah Allah Ta'ala ubahkan kiblat balik kepada Kaabah balik, itu lebih suka kepada dia. Nabi Muhammad cerita pada Jibril, kalau Allah Ta'ala ubahkan kiblat kepada Kaabah balik, Nabi kata dia sangat suka lah. Dia sangat suka dengan sebab tabiat dia begitu, sebab Nabi terikat dengan Kaabah. Nabi cakap dengan Jibril, sekiranya dia cita-cita sangat, suka sangatlah kalau Allah Ta'ala ubahkan kiblat kepada Kaabah balik. Nabi kata kalau Allah Ta'ala ubahkan kiblat kepada Kaabah balik, ubah kepada Kaabah balik, dia suka sangatlah. Tapi bukan arti katanya dia benci kepada Baitul Maqdis, bukan maksud dia begitu. Jadi lebih suka kepada dia kalau boleh menghadap kepada Kaabah. Maka Jibril pun jawab, macam mana? Jibril pun jawab katanya, dia sendiri pun nak buat apa tak boleh buat apa juga. Sebab ni bukan kesudahan dari keputusan Jibril. Bahkan ini keputusan daripada kehendak Allah Ta'ala kesemuanya. Allah Ta'ala kehendak nak bagi menghadap kepada mana, dialah, dengar dialah. Daripada dia, bukan datang daripada Jibril. Jibril pun mengaku kata dia pun hamba macam engkau juga. Jibril kata saya pun hamba macam engkau juga ya Muhammad, ya Rasulullah.
Jadi kami pun dia pun Jibril pun tak boleh nak buat apa. Maka selepas pada bercakap tu Jibril pun balik ke langit. Naik ke langit. Maka selepas pada Nabi bercakap dengan Jibril begitu sani tu, maka setiap hari lah Nabi tu pandang ke jadi maknanya kejap pandang pada langit, tunggu Jibril datang bawa wahyu perintah menghadap pada Kaabah. Sekejap tengok kepada langit. Biasalah orang tunggu-tunggu benda tu, ada harapan cita-cita benda nak datang tu. Tengok, sekejap tengok, sekejap tengok pada langit. Sebab wahyu turun, Jibril datang bawa wahyu turun daripada langit. Sekejap tengok pada langit, tak sampai lagi. Sekejap tengok pada langit, tak turun lagi Jibril. Begitu. Maka di situlah Allah Ta'ala cerita katanya, Allah Ta'ala tengok kepada Nabi Muhammad ni sentiasa mengitai-ngitai, tengok kepada Kaabah, tengok pada langit. Tu maknanya sungguhnya kami lihat balik-balik muka engkau. Maknanya sekejap balik tengok ke langit, sekejap balik tengok ke langit. Mengitai-ngitai, menunggu-nunggu kepada wahyu, wahyu untuk ubah kiblat. Dan menanti-nanti bagi suruh dengan hadap Kaabah. Itulah. Dan adalah Nabi cita-cita demikian itu. Nabi ada citaan demikian itu. Kenapa? Macam kata Sani. Kenapa Nabi ada cita-cita nak menghadap pada Kaabah balik? Kerana ia kiblat Nabi Ibrahim. Kerana ia kiblat Nabi Ibrahim, nenek bagi orang Arab Mekah. Sebab orang Arab Mekah tu keturunan Nabi Ibrahim. Dan lagi kerana terlebih menyeru, terlebih menarik. Terlebih menyeru, terlebih menarik kepada Islam, yakni kepada masuk Islam oleh orang Arab Mekah. Jikalau kiblat kepada Kaabah. Jikalau adalah kiblat tu ialah Kaabah. Jikalau kiblat tu adalah Kaabah, lebih menariklah. Maka di sini Allah Ta'ala katanya falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka Allah Ta'ala kata di sini, maka sungguhnya kami palingkan dikau ya Muhammad akan kiblat yang engkau redha, suka akan dia. Jadi suka redha dengan secara tabiat. Suka redha jadi dengan secara tabiat. Macam kita lah. Macam ramai orang-orang petani tu lahir di petani, besar di petani, tapi masuk kerja ke sana, ke sebelah Malaysia. Kalau bercakap dengan dia ada cita nak balik petani ke tidak, memang nak cita nak balik. Tapi duduk kat petani tak tahu nak kerja buat. Datang ke sana ada kerja buat, boleh cari makan. Kalau tanya ada cita nak balik hidup ke sana ke tidak, jawab. Sebab itu apa? Tempat lahir, tempat besar mereka. Kalau maknanya bukan katanya tak redha dengan Allah Ta'ala letak dia di mana-mana tempat sekalipun, kalau tanya redha ke tidak, redha. Tetapi kalau sebolehnya besar di sana, nak hidup di situlah. Nak balik kepada tanah air. Begitulah. Maka Allah Ta'ala nak tunaikan kesukaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintahkan Nabi itu tinggalkan Baitul Maqdis, menghadap pula kepada Kaabah untuk mendapat redaan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya maka sungguhnya kami yakni memalingkan dikau, yakni memalingkan dikau ya Muhammad akan kiblat. Kiblat mana yang engkau redha dan suka, redha suka akan dia, akan kiblat. Suka redha tu dengan secara tabiat. Tak menafi katanya menghadap, bukan maksud katanya Nabi tak redha, Nabi tak puas hati, Nabi tak suka menghadap kepada Baitul Maqdis, bukan maksudnya begitu. Jadi kalau mengikut kesukaan tabiat besar di Mekah, nak menghadap kepada Kaabah.
Tapi tilik kepada Allah Ta'ala perintah menghadap kepada Baitul Maqdis, suka juga, reda juga. Sebab tak reda dengan hukuman Allah adalah dosa besar kan. Dosa besar tu tak reda dengan hukuman Allah, lebih lagi tak reda dengan qada Allah Ta'ala, itu dosa besar. Maka kenapa Nabi tak suka menghadap pada Baitul Maqdis? Sukalah. Sebab ini adalah perintahan Allah Ta'ala. Jadi mana suka, kalau tanya Nabi suka ke tidak menghadap kepada Baitul Maqdis, suka reda. Tapi suka reda bukan dengan secara tabiat, suka reda dengan secara itu adalah perintahan Allah Ta'ala. Begitu. Maka Allah Ta'ala ikut kesukaan hati Nabi, kesukaan tabiat Nabi, Allah Ta'ala palingkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka adab olehmu, ini tuju pada Nabi seorang. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini tuju pada Nabi seorang saja. Ni ayat ni. Ayat kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ini arahan ini tuju kepada Nabi seorang saja, tak masuk umat-umat, tak masuk sahabat, tak masuk kita ni. Dalam kata fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ini arah kepada Nabi Muhammad seorang saja untuk menghadap kepada Kaabah. Lepas tu kita umat tak masuk dalam kata, tak masuklah kata fawalli wajhaka. Yang kita masuk di mana? Yang kita yang depan. Fawallu wujuhakum syatrah. Ini untuk kita. Ini untuk umat. Jadi jadi mana Allah Taala tidak kongsi sini. Jadi maknanya arahkan Nabi menghadap kepada Baitul Maqdis dengan kata fawalli, arah kepada Nabi seorang saja. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jangan faham kata suruh Nabi seorang, tak ada suruh umat. Memang dalam perkataan fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu suruh Nabi seorang saja. Jadi tuju kepada Nabi seorang saja. Lepas tu umat-umat, sahabat dan kita-kita semua ni, di mana tempat suruh kita menghadap pada Baitul Maqdis? Di sini. Ni kita. Ni pada kata fawallu fawallu wujuhakum syatrah. Ini kita. Ini kita. Jadi perintahan untuk kita lain pada Nabi, untuk kita umat lain pada Nabi menghadap kepada Baitullah di sini. Fawallu wujuhakum syatrah. Faham kita? Jadi mana kita disuruh semayang menghadap kepada Baitullah ke tidak? Jawabnya ya. Mana surahan dia? Mana surahan? Fawallu wujuhakum syatrah. Ni suruhan kita. Adapun fawalli wajhaka syatrah tu, itu arahan hak Nabi. Faham kita? Jadi maknanya mana perintahan Allah kepada Nabi, fawalli wajhaka. Mana perintahan kita, perintahan kepada kita, fawallu wujuhakum. Asing-asing ya. Tapi matlamat tu sama, maksud tu sama. Cumanya sebab yang cita-cita nak balik menghadap kepada Kaabah tu Nabi Muhammad seorang saja. Sebab Nabi lah menunggu-nunggu menanti-nanti. Itu maknanya fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadap olehmu akan muka engkau. Fawalli maka berhadap olehmu akan muka engkau, mukamu tu lah. Maka berhadap olehmu, tuju pada Nabi Muhammad seorang. Akan muka engkau tu Nabi Muhammad seorang. Pada sembahyang. Pada sembahyang. Dikandaki muka di sini ialah dada. Dikandaki muka di sini ialah dada.
Di kanan muka di sini ialah dada. Bukan maksud muka saja. Kalau menghadap pada muka saja, kalau dada kat lain tak sah solat kan. Fawalli muka akan muka angkat, jadi dada angkat, jadi badan engkau itulah pada sembahyang. Jadi mana suruh menghadap kepada Kaabah ni dalam sembahyang saja. Wajib kena menghadap kepada Kaabah dalam dalam sembahyang saja. Adapun di luar daripada sembahyang tak ada yang wajib. Lain pada sembahyang tak ada wajib menghadap pada Kaabah. Hanya yang sunat tu adalah berdoa, baca Quran, sunat menghadap pada kiblat ke semua. Yang lain tu sunatlah, tapi sembahyang tu wajib. Akan pihak Masjidil Haram, tapi bukan nak di diri masjid, nak benda yang ada dalam diri masjid. Tidak nak kepada pihak Masjid Haram, bukan menghadap kepada Masjid Haram. Sebut Masjid Haram, tapi di dalam Masjid Haram ada apa? Ada apa kat dalam Masjid Haram? Ada Kaabah. Maka sebab tu dia katanya Al-Kaabah. Jadi maknanya sebut suatu benda tapi naknya benda di dalamnya. Macam kita duduk kat rumah kita, dia ada orang tu, dia tanya, saya nak pergi masjid, nak ikut jalan mana? Saya nak pergi ke pasar, nak ikut jalan mana? Kita pun tak tahu nak jawab. Dia tanya, dia mari berhenti depan rumah kita, dia tanya, saya nak pergi ke pasar masalah, saya nak ikut jalan mana? Kita tak tahu nak jawab. Apabila kita tak tahu nak jawab, kita kata, cuba engkau tanya rumah satu lagi. Cuba engkau tanya rumah satu lagi. Engkau cuba pergi tanya rumah satu lagi. Barangkali dia tahu. Tapi bukan suruh pergi tanya rumah. Tanya macam mana rumah tak boleh cakap. Tanya apa? Tanya siapa? Orang di dalam rumah. Maksud begitu. Majazun mursalun min itlaqil mahal wa iradatil hal lifih. Masuk dalam majaz mursal. Kalau orang belajar ilmu ma'ani. Kalau belajar dalam ilmu bayan, dia panggil majazun mursalun min itlaqil mahal wa iradatil hal lifih. Macam cukur kepala. Macam cukur kepala lah. Bukan cukur kepala pun, cukur rambut yang ada di kepala. Begitu. Pihak masjid, apa dia? Dia kena ke Masjidil Haram, apa dia? Kaabah. Jadi menghadap kepada Kaabah. Ya. Apa tu tengok sikit. Fawalli wajhaka syatra sini mana apa dia kata? Mana pihak. Mana pihak di sini. Apa tu dalam bahasa Arabnya syatra tu ada 2-3 makna. Lafaz syatrun ada 2-3 makna. Setengah sini makna pihak, makna jihad, arah, begitu. Tapi ada juga syatrun makna separuh. Makna sebahagian. Mana juzuk, mana sebahagian, mana begitu. Ada juga mana syatrun mana sebahagian. Mana syatrun mana sebahagian, mana sejuzuk, setengah pun ada juga. Tapi sini tak pakai makna setengah lah, maknanya pihak Masjid Haram ialah dikanakinya ialah Kaabah. Begitulah.
Jadi fawalli wajhaka syatral masjidil haram ini tuju kepada Nabi Muhammad seorang saja. Lepas tu yang kita umat ni, sahabat-sahabat Nabi sampai kita sekarang, umat-umat Nabi ni di mana perintahannya? Wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Ini perintahan untuk kita menghadap kepada Kaabah. Kemudian maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Katanya wahai summa kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وقت احتياج إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba.